bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai sisi Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan hari ini insya-Allah saya akan bicarakan tentang hikmah puasa dan kesihatan. Puasa dan kadar, apa kaitan puasa dengan kesihatan kita? Apakah kaitan puasa dengan kehidupan kita seharian? Biasanya apabila menjelang bulan Ramadan, ayat ini akan dibacakan. Dan saya yakin ramai di kalangan tuan-tuan yang dah hafal dah ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu untuk menunaikan puasa. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu mencapai takwa. Tuan-tuan, umat sekalian, di antara matlamat puasa ialah untuk mencapai darjat takwa. Sebab itulah penghujung ayat ini Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Perkataan la'alla is not yet confirmed, bukan satu yang pasti. Moga-moga orang yang berpuasa itu mencapai darjat takwa. Maksudnya ada orang juga yang berpuasa tapi puasanya tidak menjadikan dia insan yang lebih bertakwa. Whatever reason, sebab-sebab apa yang mungkin dia sendiri tahu. Kenapa dia berpuasa, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menunaikan puasanya. Sebab itulah Allah sebutkan di sini diwajibkan atas kamu berpuasa. Moga-moga la'alla, hopefully, probably, moga-moga kamu akan mencapai darjat takwa. Semoga dengan puasa ini kamu akan menjadi insan yang lebih bertakwa. InsyaAllah moga-moga puasa kita pada tahun ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, seperti mana yang dinyatakan oleh Abu Ala Al-Maududi. Abu Ala Al-Maududi menyatakan bahawa Ramadan merupakan madrasah takwa. Ramadan merupakan madrasah untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Ramadan mengatur manusia bagaimana dia melakukan ibadat kepada Allah SWT. Ramadan mendidik manusia untuk menjadi lembut, boleh membaca Al-Quran. Kalau mungkin di bulan-bulan yang lain kita jauh daripada Al-Quran. Bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Quran, ramai di kalangan umat Islam yang lembut hatinya untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan mendidik kita untuk sembahyang berjamaah. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin tuan-tuan yang ada di sini, yang ada di masjid dah biasa sembahyang berjamaah. Tapi berapa ramai orang yang di luar sana tuan-tuan dapat sembahyang Isyak berjemaah hanya di bulan Ramadan, kerana mereka nak sembahyang tarawih. Mereka nak sembahyang tarawih lalu dapatlah sembahyang Isyak berjemaah. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin tidak ada langsung sembahyang berjemaah. Sebab itulah Abu Ala Al-Maududi menjelaskan bahawa bulan Ramadan merupakan madrasah takwa, madrasah yang mendidik manusia menjadi insan yang bertakwa. Dan untuk makluman tuan-tuan kaum sekalian, di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali perkataan takwa diulang-ulang dalam bentuk yang berbeza. La'allakum tattaqun, muttaqun, yattaqun, ya. Semua itu asalnya perkataan yang sama, yaitu taqwa, yang bertakwa, orang yang bertakwa. Moga-moga puasa kali ini menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Dan ingatlah tuan-tuan sekalian, sepanjang bulan Ramadan Allah memberikan peluang untuk membebaskan manusia dari api neraka. Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin.
likulli 'abdin minhum da'watun mustajab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kuat di mana Rasulullah SAW menegaskan sesungguhnya inna lillahi 'utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin. Sungguhnya bagi Allah SWT ada senarai nama manusia yang akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang dan malam Ramadan. Ini berarti pembebasan dari api neraka bukan semula terakhir saja di bulan Ramadan, bukan? Yang biasa kita dengar kan? Hadis yang biasa kita dengar, awal syahr Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru 'atqan minan nar. Hadis ini hadis yang sangat lemah. Dan jumhur para ulama muhaddisin menyatakan hadis ini terlampau dhaif. Bahkan hadis ini menyatakan hadis munkar. Dan dia bercanggah dengan hadis yang pertama yang saya bacakan tadi yang lebih sahih, di mana hadis ini menyatakan bahawa setiap hari siang dan malam sepanjang bulan Ramadan ada senarai nama manusia yang Allah bebaskan daripada api neraka Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, perbanyakkan kita berdoa sepanjang bulan Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebagaimana doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ampunkanlah dosa. Semoga dengan Allah ampunkan dosa kita ini, Allah bebaskan kita pada api neraka Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, bagi umat Nabi Muhammad SAW ini, Rasulullah SAW janjikan ada 70,000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga tanpa hisab. Berdoalah pada Allah, moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Allah Ustaz, kita ni banyak dosa, kita ni kurang amalan, macam mana nak masuk syurga tanpa hisab? Ini minda kita, ini pemikiran kita yang tak betul. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Berkuasa. Kalau kita minta pada Allah sungguh-sungguh, Allah akan bagi pada kita. Tapi kalau kita sendiri rasakan bahawa kita memang tak layak, memang kita tak layak, mohon pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab. Di kala mana Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini kepada para sahabat, ada di kalangan umatku yang akan masuk syurga 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ukasyah telah berkata, ya Rasulullah, ud'uni an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakanlah untukku, aku akan termasuk golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ya Ukasyah, kamu akan termasuk bersama golongan mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Allah Akbar. Tiba-tiba ada sahabat lain yang berkata, ya Rasulullah, doakan juga untuk aku. Kemudian Rasulullah berkata, laqad sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila mendengar hadis ini Rasulullah, mereka yakin, Ukasyah yakin hadis ini betul daripada Nabi, dan pastinya akan ada orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Sebab itulah Rasulullah SAW, sebab itulah Ukasyah minta supaya Rasulullah SAW doakan agar Ukasyah masuk syurga tanpa hisab, kerana keyakinan dia pada janji Rasulullah SAW. Tetapi sahabat yang kedua minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan juga untuk aku. Dan Rasulullah kata, sabaqaka Ukasyah, Ukasyah telah mendahului kamu. Maksudnya apa? Ukasyah yakin kamu tadi tak betul-betul yakin, sebab itu kamu tak minta. Bila Ukasyah minta dan minta permintaannya ditunaikan oleh Rasulullah SAW, baru sahabat diminta. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita dengar hadis Nabi menyatakan bahawa 70,000 umat Nabi Muhammad masuk syurga tanpa hisab, berdoalah pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu tanpa hisab. Sebab sepanjang bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menjelaskan, likulli 'abdin da'watun mustajab.
Selepas Rasulullah menjelaskan bagi Allah SWT siang dan malam sepanjang Ramadan ada senarai manusia yang dibebaskan pada api neraka, dan bagi setiap hamba yang berdoa ada doa mereka yang mustajab. Jadi banyakkan doa tuan-tuan sepanjang bulan Ramadan ini. Moga-moga Allah terima amalan kita dan Allah masukkan kita dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan sekalian, insya-Allah saya akan bicarakan hubungan puasa dengan kesihatan dalam jangka masa waktu yang disingkat ini. Apakah hubungan puasa dengan kesihatan? Apakah benar puasa ini ada kaitan dengan kesihatan? Sejauh manakah fakta-fakta saintifik telah dikaji bahawa puasa boleh memperbaiki kesihatan kita, adapun puasa mendatangkan mudarat? Sehingga lagi dulu masa saya kecil-kecil surah rendah, bukanlah kecil sangat pun, darjah 5, darjah 6 puasa. So masa puasa tu pergi kedai Cina dekat Pekan, beli barang. Cik dia tengok kami, kamu puasa kan? Ya, yalah kami puasa. Dia tak percaya. Macam mana you boleh tahan? Macam mana you boleh tahan? Orang Cina tuan-tuan di antara orang yang agak suka berpuasa. Mereka agak suka untuk tahan lapar. Ini antara masalah orang Cina. Tapi kalau kita dah didik anak kita berpuasa daripada awal, bukan benda yang susah untuk berpuasa. Bahkan kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW ada menjelaskan dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Uzu taghannamu wasumu tasihu wasafiru watastaghnu." Untuk maklumat tuan-tuan, hadis ini darjatnya hadis dhaif. Cuma dalam bab fadilat saya nak ambil sebab dia tidak bertentangan dengan fakta saintifik. Rasulullah SAW menjelaskan, berperanglah kamu, nescaya kamu akan beroleh harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini hanya boleh diperoleh dengan peperangan, ya. Yang kedua, sumu tasihu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sehat. Wasafiru tastaghnu, dan bermusafirlah kamu, nescaya dengan pemusafiran kamu ini kamu akan mendapat kekayaan. Daripada 3 perkara yang Rasulullah tekankan, berperang, berpuasa dan bermusafir, saya nak tekankan perkara yang kedua, sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Daripada awal tadi saya dah jelaskan, ya, ayat Quran Allah SWT jelaskan bahawa tentang syariah puasa merupakan syariah yang telah Allah berikan kepada umat sebelum kita. Jadi syariah puasa ini bukan satu benda yang baru, tuan-tuan. Dia telah pun diamalkan oleh umat yang lalu. Cuma cara berpuasa mungkin berbeza. Umat Nabi Muhammad berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Lebih kurang 14 jam, 15 jam. Tapi kalau mereka yang berada di Alaska, mereka yang berada di Perancis tahun ini mungkin berpuasa lebih kurang 17-18 jam. Mereka yang berada di Iceland berpuasa 18 hingga 19 jam. Mereka yang berpuasa di Alaska 19-20 jam, panjang, ya. Tetapi puasanya Bani Israel, tuan-tuan, daripada masa waktu Isya sampai terbenam matahari. Sebab itulah Rasulullah sebutkan, al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Sebab ahli kitab dia tak ada sahur. Nak sahur macam mana? Lepas Isyak dah habis waktu. Mereka hanya boleh makan di antara waktu maghrib dan waktu Isyak. Jadi waktu puasa mereka panjang berbanding kita, tuan. Andai katalah mereka yang keletihan bekerja balik rumah, lepas asar ni keletihan kerja balik rumah, tertidur. Kemudian waktu maghrib, azan maghrib masih lagi tidur. Sepanjang maghrib tidur. Kemudian masa waktu Isya baru bangun. Boleh makan tak? Tak boleh makan, kena sambung balik puasa sampai esok. Agak berbeza syariat, kan? Cuma apa yang saya nak tekankan kat sini, syariat puasa telah Allah kurniakan atau memerintahkan pada umat sebelum ini. Cuma mungkin cara berpuasa berbeza.
Namun demikian Rasulullah SAW tekankan bahawa puasa memberikan nilai kesihatan bagi kita. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah kamu akan sihat. Tuan-tuan sekalian, perkara pertama yang saya nak tekankan tentang kelebihan puasa ialah tentang proses autophagy. Saya tak pasti sejauh mana tuan-tuan dah biasa dengan perkataan autophagy. Apa kaitan puasa dengan autophagy? Dalam bahasa Inggeris dipanggil autophagy. Dalam bahasa Melayu diubah menjadi autophagy. AUTOPHAGI, autophagy. Autophagy ini ialah proses. Autophagy asalnya daripada perkataan Greek ataupun perkataan Yunani. Auto maksudnya sendiri, phagin maksudnya memakan. So autophagy ialah proses di mana sel-sel badan kita ini akan menyahkan, memakan sel-sel badan yang sepatutnya mati. Tuan-tuan sekalian, dalam tubuh kita ini ada lebih daripada 70 trilion sel. Saya ulang balik ya. Dalam tubuh kita ini ada lebih daripada 70 trilion tahu? Banyak kan? 70 trilion sel. Daripada sel tubuh kita ini membentuk organ, dan daripada organ membentuk tubuh. Ya? Dalam setiap organ, contoh tangan, dalam setiap tangan kita ni ada sel. Sel-sel membentuk organ. Organ-organ yang ada, organ mata, organ hidung, mulut, leher, badan, dan seluruh badan kita ini akhirnya membentuk tubuh yang sempurna. Dan Allah jadikan dalam tubuh kita yang banyak sel, lebih daripada 70 trilion sel ni, sel ini telah pun diprogramkan oleh Allah SWT, ada jangka hayatnya. Contoh mudah tuan-tuan, jangka hayat yang tuan-tuan boleh nampak, gigi susu. Gigi susu ada jangka hayat kan? Katalah anak kita mula keluar gigi ketika berumur 6 bulan. Kemudian gigi susu ini akan mula gugur apabila dia mula mereka umur toddler, ataupun toddler ni bahasa Melayu apa ya? Dia belum remaja lagi, bawah remaja. Dah mula nak mereka remaja. Okey, umur mungkin 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sebab itulah umur itu anak-anak mula hilang gigi susu. Timbullah gigi kekal. Ini saya nak gambarkan bahawa jangka hayat gigi susu ni ada jangka waktu tertentu. Demikian juga dalam sel badan kita. Setiap hari badan kita ada sel yang mati, ada sel yang hidup balik. Sekiranya kadar sel yang hidup balik lebih banyak daripada kadar sel yang mati, maka kita sedang mengalami proses pembesaran. Kanak-kanak sedang membesar. Kadar sel yang tumbuh, kadar sel yang hidup lebih banyak pada kadar sel yang mati. Okey. Namun apabila kadar sel yang mati lebih banyak daripada kadar sel yang hidup, yang tumbuh semula, maka kita telah mula mengalami proses penuaan. Dan proses penuaan ni sebenarnya dah mula seawal umur 26 tahun. Cuma tak banyak ya. Tetapi proses penuaan ni nampak nyata selepas 40 tahun. Sebab tu selalu orang sebutkan life begin after 40. Dan dia akan nampak perubahan drastik apabila tuan-tuan menjangkau umur 50-an. Perhatikan ya, antara 40-an dengan 50-an dah nampak proses aging, proses nampak ketara. Tapi antara 50-an hingga 70-an, kalau kita tak jumpa kawan kita dalam jangka ini, kita pelik dah kan? Masa jumpa berapa tahun lepas, rambutnya semua masih hitam. Tapi dalam masa hanya berapa tahun, habis dah putih semua. Sebab proses aging, proses berlaku pada umur ini begitu drastik. So, apa yang diaturkan oleh Allah SWT, apa yang diaturkan oleh Allah SWT, tubuh kita yang terdiri pada sel-sel ini, ya, tubuh kita yang terdiri pada sel-sel ini, sel kita sentiasa silih berganti.
Tuan-tuan sekalian, ada bahagian dalam tubuh kita dipotong, dia akan tumbuh. Ada yang tidak. Ada sel yang mati, dia akan berganti. Ada sel mati, tidak berganti. Contoh yang mudah, rambut tuan-tuan dipotong, tumbuh balik kan? Okay. Kuku tuan-tuan dipotong, tumbuh balik kan? Kalau tangan tuan-tuan dipotong, tumbuh tak? Tangan dipotong tak tumbuh kan? Demikian juga hati. Hati kalau dipotong, dia tumbuh. Sebab tu kita boleh derma hati. Tapi jantung tuan-tuan kalau dipotong, tumbuh tak? Jantung tak tumbuh tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak derma jantung. Tuan-tuan derma jantung dengan tuan-tuan derma sekali habis. Tak ada lah. Demikian juga sel dalam tubuh kita. Sel ada yang mati berganti. Ada sel yang tak berganti. Contohnya sel di otak, sel neuron. Setiap orang yang sihat ada lebih kurang 100 bilion sel neuron. Dan sel neuron ni bila mati tidak berganti. Habis dah. Mati tak berganti. Macam gigi kita lah. Gigi kita bila tanggal habis dah tuan-tuan, tak akan tumbuh gigi baru. Kecuali gigi susu tadi lah. Gigi satu tumbuh, gigi kekal. Kalau gigi ni tuan-tuan cabut, hilang, dia tak akan tumbuh lagi. Dia tak tumbuh lagi. Tapi rambut, janggut ni tuan-tuan cabut, dia tumbuh balik. Okay. So, Allah telah programkan dalam tubuh kita yang mengandungi lebih daripada 70 trilion sel ini, ada jangka hayatnya. Rata-rata sel kita berumur 3 bulan. Sel muka berumur lebih kurang 1 bulan. Tapi sel badan semuanya kebiasaan mengambil masa 3 bulan. Sebab itulah kalau seorang tu dia nak proses diri dia secara natural untuk menjadi sel yang baru dengan cara pemakanan yang baik, dia perlu mengambil masa 6 bulan. Berarti daripada sekarang sampai 3 bulan, sekarang sampai 3 bulan, seluruh sel-sel yang ada akan mati. Dan next 3 month merupakan sel-sel yang baru yang hidup dengan nutrisi yang baru. Sebab itulah program diet dengan pemakanan yang bagus untuk membentuk sel bayi ini, kita akan nampak result yang optimum dalam jangka masa 6 bulan. 3 bulan pertama tu dah nampak ada resultnya, tetapi optimum dia 3 bulan. Okey. Apa yang berlaku ialah apabila sel mati ini, dia perlu dinyahkan. Ataupun apabila sel yang sepatutnya expire, ia perlu dinyahkan. Ia perlu dibuang daripada badan. Contoh kalau sel-sel kita tak buang ni, dia jadi daki-daki ni perlu dibuang. Dia akan jadi daki-daki. Yang jadi masalah ialah, saya tak dapat nak tunjukkan gambar. Kalau boleh gambar tuan-tuan boleh nampak macam mana sel ni. Okey, sel kita dia ada bentuk yang elok. Ada bentuk dia. Kemudian apabila berlaku suatu masalah, sel kita rosak, ada sel yang tak normal, dipanggil abnormal cell. Abnormal cell ni antaranya ialah sel yang sepatutnya mati tapi tak mati, dan dia masih hidup tetapi dia dah tak berfungsi lagi. Ya, sepatutnya sel tu ada fungsi untuk menyihatkan tubuh kita, tapi sel itu dah tak berfungsi lagi. Yang jadi masalah ialah apabila sel yang sepatutnya mati ini dia multiply, dia berkembang. Di abnormal cell multiply. Sel-sel yang abnormal tadi, yang sepatutnya dinyahkan, yang sepatutnya mati, dia multiply, dia berkembang. Dan pengembangan akhirnya menyebabkan membentuk tumor ataupun membentuk malignant cancer. Malignant cancer ni boleh diterjemahkan sebagai kanser yang ganas. Kanser yang ganas. Tuan memang kanser ni adalah penyakit yang ganas sebenarnya. Isteri saya sendiri mengalami perkara yang sama. Dia rasa tak selesa, jumpa doktor banyak kali. Doktor kata, no problem, you don't afraid, there's no problem. You are healthy, no problem. Berkali-kali jumpa doktor, buat PET scan, buat biopsi, macam-macam buat. Sampai satu ketika lepas buat biopsi, dia kata, I'm not happy with the result. Aku tak pasti dengan result yang ini. Could you please buat PET scan, dibikin secara thoroughly. Bila buat PET scan secara thoroughly, doktor kata stage 4 terus. Kenapa? Dia
Di mana doktor tak tahu mana, doktor tak detect langsung. Bila buat scan terus stage 4. So abnormal sel yang multiply dalam tubuh ni kadang kita tak rasa. Dia tidak mengganas lagi. Dan apabila dia dah mula multiply dengan jumlah yang banyak, di kala itulah dia akan menjadi malignant cancer, kanser yang ganas. So penemuan ini ditemui oleh Christian Didier pada tahun 1967. Christian Didier pada tahun 1967, beliau berasal dari Belgium. Beliau mendapat anugerah Nobel Prize. Mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1947 dengan penemuan fakta ortopedi. Nak azan dia? Kita berhenti azan dulu tuan-tuan.